Dewan Sekolah untuk memulakan sesi perhimpunan rasmi pada pagi ini. Ahmad, sepatutnya ke Dewan, perhimpunan sekolah dah nak mula. Perhimpunan? Ya, jom turun Dewan sekarang, cikgu marah pula. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara, tadi filem baru kah? Atau, kau dah Ahmad, rukun negara bukan filem, bukan drama, bukan. Rukun negara adalah 5 prinsip. Asas kepada perpaduan dan kestabilan negara. Oh, begitu. Tapi Apa, Ahmad? Kau tidak bohong. Ish. Mari saya bawa awak bercepat cikgu rajin. Tentu cikgu boleh bantu kamu untuk lebih faham. Selamat pagi, cikgu. Oh, terkejut ya. Nampak pagi. Ada apa yang cikgu boleh bantu kamu? Pagi tadi semasa perhimpunan kita semua melopaskan ikrar rukun negara. Tapi saya masih tidak mampu jelas rukun negara itu apa. Mari dulu cikgu terangkan satu persatu. Rukun negara diisiarkan pada 31 Ogos 1990 semasa sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara diperkenalkan kerana peristiwa 13 Mei 1969. Inilah yang menjadi negara kita, kan cikgu? Tidak ada negara lain di dunia yang ada rukun negara seperti negara kita. Wah, bijak. Tepat sekali. Bijak, saya memang bijak cikgu. Pada masa saya akan generasi madani. Seperti anggap bakul sendiri pula. Satu jiwa, satu semangat bersama dalam masyarakat. 5 prinsip jadi azimat, rukun negara teguh disemat. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Ica, tolong saya. Kamu dari mana Ahmad? Tunggu. Saya terbahan dari sekolah. Hantu mana ada waktu siang hari? Betul, saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya hantu itu tidak kejar saya. Awak tahu, aku kita berdoa maksudnya kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama rukun negara kita. Setiap rakyat Malaysia perlu mempercayai Tuhan. Prinsip rukun negara ini memastikan kita menghormati kepercayaan orang lain. Tidak bergaduh, tidak bermusuh, hidup aman dan harmoni. Penting untuk mengajar prinsip ini kepada generasi muda supaya mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini sejak kecil. Melenturi bulu biarlah daripada rebungnya. Jika bulu sudah tua, tidak boleh dibentuk lagi. Kersa yang begitu. Didikan di sekolah adalah langkah yang baik untuk memastikan generasi akan datang dapat membentuk masyarakat yang lebih bertoleransi dan menghormati satu sama lain. Ayo rakan dan taulai, mari kita teruskan usaha menggembleng tenaga mewujudkan sebuah negara yang berprinsip. Berita terkini, seorang lelaki dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana bela kepada raja dan negara. Cikgu, Ya, Ahmad. mengapa ada yang tidak setia kepada raja dan negara? Bukankah kesetiaan kepada raja dan negara adalah asas kedaulatan negara? Betul, Ahmad. Apabila kita setia kepada raja dan negara, kita dapat menjaga keamanan, keperluan dan keharmonian masyarakat. Wah, seperti kita setia kepada kekasih hati. Siapa ni kecil-kecil lagi sudah sibuk nak bercinta. Kekasih hati mas saya, ibu dan ayah kita lah. Prinsip kedua perlu dijunjung, kesetiaan kepada raja dan negara yang dibentuk agung perpaduan, Rakyat lambang kesetiaan. membawa satu semangat kebangsaan. Wah, Ica. Nampaknya kamu sangat bersemangat mendalami tentang rukun negara. Kamu patut menjadi pensyarah sejarah. Prinsip ketiga dalam negara adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Saya sudah beri kepala. Yeay! Angkat benih kepala. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Tanpa perlembagaan, negara kita umpama perlawanan bola sepak tanpa pengadil. Apa tanda baling putat? Buahnya kecil, bersegi-segi. Apa tanda orang beradat? Pada yang adil, ia berdiri. Perlembagaan memastikan kita ada peraturan. Perlembagaan juga melindungi hak kita sebagai rakyat. Tepat sekali, Ahmad. Perlembagaan memastikan kita ada sistem yang adil dan teratur. Bayangkan, kalau semua orang boleh buat peraturan sendiri, har biru di banyak. Pentingkah kita menghormati perlembagaan ini? Penting nak oi, kamu
juga panduan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah